Nampak tak? Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semuanya. Okey, bertemu lagi kita untuk slot hadis pada tengah hari ini. Okey. Jom pakat-pakat share. Bagi yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Waalaikumsalam Kak Naimah. Waalaikumsalam Kak Kalimatun. Waalaikumsalam Kak Saadia. Okey, jom kita pakat-pakat share untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat dan tidak rugi kita share ya, sebab kita juga membawa orang lain untuk berkongsi ilmu bersama dengan kita pada tengah hari ini. Okey, Waalaikumsalam Muhammad Yusuf bin Abdullah. Okey, bagi yang baru masuk selamat datang. Okey. Alhamdulillah, baru 50 orang, tak apa. Bagi yang belum share, boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, jadi boleh kita mulakan untuk slot hadis kita. Okey, dah semangat semua? Okey, sekarang 60 orang. Alhamdulillah. Okey, boleh teruskan share. Okey, sekarang ni kita berbalik kepada tajuk untuk slot hadis kita pada tengah hari ni. Okey, apa tajuk kita? Apa tajuk yang ingin saya kongsikan pada anda? Iaitu tajuk dia ialah hadis berkenaan dengan orang yang belajar dan membaca Al-Quran adalah seperti bekas kasturi. Ya, Waalaikumsalam yang memberi salam. Waalaikumsalam Kak Zumali, Kak Nosura. Waalaikumsalam Kak Martini. Semua dah makan ke ni? Saya yakin ramai yang belum makan. Saya pun belum makan. Tapi tak apa, kita sama-sama dulu menelaah ilmu hadis sebelum kita makan tengah hari. Okey, boleh semua? Waalaikumsalam Kak Zaimi. Masih tak nampak ni. Okey, jap. Okey. Okey, kita berbalik kepada tajuk hadis tadi. Apa tajuk dia? Orang yang belajar dan membaca Al-Quran seperti bunga bekas kasturi. Maafkan saya, bekas kasturi. Okey, izinkan saya untuk terbalikkan kamera. Boleh semua? Sekejap ya. Saya nak terbalikkan kamera. Okey. Adakah jelas suara dan gambaran saya? Sekiranya tidak jelas, boleh komen dan insyaAllah saya perbetulkan kalau ada sedikit masalah. Waalaikumsalam Kak Jamila. Sudah sarapan Ustazah? Ya, betul, saya sudah sarapan. Bagi yang belum mengenali saya Ustazah Asfira daripada negeri Bawah Bayu. Itu bahasa. Mungkin ada yang dari Sabah juga di sini. Ada ke semua dari Semenanjung ataupun ada yang dari Indonesia, Singapura. Okay, tak apa, tapi itu semua tidak menjadi masalah. Yang penting kita dapat sama-sama menelaah ilmu hadis pada tengah hari ini. Okey. Boleh semua? Okey, jelas tak? Sekiranya tidak jelas, boleh komen ya. Dah share dari Selangor. Terima kasih yang dah share. Kurang jelas? Okey, sekejap saya. Okey, adakah jelas? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, boleh kita teruskan. Okey, tajuk kita orang yang belajar dan membaca Al-Quran seperti bekas kasturi. Okey, saya bacakan dulu hadis ya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah dan bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya perumpamaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran kemudian membaca dan terus membaca Al-Quran dalam solat tahajud adalah seumpama satu bekas yang penuh dengan kasturi." Bau kasturi yang wangi ini merebak ke setiap penjuru tempat. Sementara orang yang belajar Al-Quran kemudian tidur
sedangkan Al-Quran berada dalam dadanya adalah seumpama bekas yang penuh dengan kasturi tetapi mulut bekas itu tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Okey, jelas, alhamdulillah. Ustazah, muka surat berapa? Muka surat 264. Bagi siapa yang ada buku ni, bolehlah buka muka surat 264. Okey, jadi melalui hadis ni saya nak terangkan. Okey, jelas, alhamdulillah jelas. Ramai yang komen jelas ya. Terima kasih yang memberi respon. Okey. Okey. Kenapa macam kabur ya? Ke saya punya penglihatan. Okey, tak apa. Kita teruskan sahaja. Okey, boleh semua. Okey, daripada hadis tadi dapat disimpulkan bahawa orang yang mempelajari Al-Quran dan membaca dalam solat tahajud ibarat seuncang. Ibarat seuncang ya, bukan seuncang teh, tapi seuncang dipenuhi kasturi dan mulutnya terbuka. Lalu haruman daripada uncang tadi merebak ke seluruh ruang di rumahnya. Sementara seseorang yang mempelajari Al-Quran tetapi dia tidur, dia tidak membaca Al-Quran dalam solat tahajud, umpama uncang penuh dengan kasturi tetapi mulutnya terikat. Maksudnya di sini orang yang tidur, orang yang belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran tetapi dia tidak membaca Al-Quran itu ketika solat tahajud, dia tidurlah, senang cerita. Diumpamakan seperti dia uncang yang penuh dengan kasturi tetapi mulutnya terikat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Selamat datang yang baru datang. Bagi yang belum share, boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Okey, kita teruskan lagi. Jadi kita ni, dalam diri kita ni, kita perlu berazam untuk menjadi seorang mukmin yang di dadanya penuh dengan wangian kasturi. Kerana wangian kasturi inilah berfungsi sebenarnya untuk kita mengharumkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, terutama ketika menunaikan solat tahajud kan. Bila rumah kita tu penuh dengan wangian kasturi, ini saya umpamakanlah, banyak bacaan sentiasa dibacakan dengan Al-Quran, jadi syaitan pun dan jin pun jauh tidak berani untuk mendekati kita. Kerana apa? Kerana kita banyak melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan insya-Allah segala yang buruk yang datang akan dijauhkan daripada kita dalam kehidupan kita. Okey, Waalaikumsalam yang memberi salam. Untuk tajuk hadis kita hari ini ialah orang yang belajar dan membaca Al-Quran seperti bunga kasturi. Okey, boleh semua. Namun bagi orang yang tidak menghafaz Al-Quran, mereka boleh menunaikan solat tahajud sambil duduk. Boleh ya, dengan meletakkan Al-Quran di hadapan lalu membaca satu halaman setiap rakaat. Itu tidak menjadi masalah. Okey. Waalaikumsalam Kak Rahana, Kak La. Okey, saya teruskan lagi. Okey, sebab apa? Sebab kenapa orang yang tidak menghafaz Al-Quran dia boleh juga meletakkan Al-Quran di hadapannya ketika solat tahajud? Kerana solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun mampu berdiri. Manakala membaca Al-Quran berpandukan mashaf dalam solat sunat pula dibenarkan dengan syarat tidak melakukan pergerakan yang banyak ataupun ketara. Okey, boleh faham semua? Jelas tak penyampaian saya untuk tengah hari ini? Okey, alhamdulillah masih bersama-sama saya 55 orang ni. Okey, kita teruskan lagi, sikit lagi. Okey. Apatah lagi? Kalau cuba bayangkan kita menggandingkan Al-Quran dengan solat malam. Ini sebenarnya adalah salah satu penawar hati. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Al-Antaki, iaitu ahli sufi yang hidup dalam abad ketiga Hijrah. Dia ada mengatakan 5 perkara yang menjadi penawar hati. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama ialah
bergaul dengan orang yang soleh. Yang kedua, apakah penawar hati yang kedua? Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Maksudnya kita fahami Al-Quran, kita fahami, dalami maknanya. Bukan kita baca macam baca begitu je. Okey. Yang ketiga, apakah penawar hati kita? Penawar hati adalah dengan sedikit makan. Makan tidak terlalu banyak. Sebab selalunya kalau kita makan banyak ni, kita akan rasa kenyang. Bila kenyang ni, perasaan malas tu membuat-buat. Sebab itulah kita malas nak buat sesuatu kerja. Jadi malas nak bergerak. Okey, boleh semua. Yang keempat, solat malam. Ini pun salah satu daripada penawar hati juga, solat malam. Dan yang terakhir adalah bermunajat kepada Allah menjelang waktu subuh. Okey. Alhamdulillah dapat dengar lagi. Ya, sama-sama kita menelaah ilmu ya pada tengah hari ini. Okey. Boleh semua? Itu sahaja, kita telah sampai ke penghujung. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa wajarlah untuk kita semua belajar dan bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya perumpamaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran kemudian membaca dan terus membaca, terutamanya dalam solat tahajud, adalah seperti satu bekas yang penuh dengan kasturi. Jadi bau kasturi yang wangi ni, bau kasturi yang wangi ni dia akan merebak ke setiap penjuru tempat. Macam kalau kita baca Al-Quran, terutamanya dalam solat tahajud, bau wangian yang diumpamakan dalam diri kita ni akan merebak ke rumah kita. Okay, jadi segala kejahatan yang datang insya-Allah akan dijauhkan dalam kehidupan kita. Okey, boleh semua. Itu saja perkongsian saya untuk tengah hari ini. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak semua? Alhamdulillah, terima kasih yang bersama-sama dengan saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa lain nanti. Saja. Bagi siapa yang ingin mendaftar kelas asas ataupun kelas tajwid, kelas personal, boleh saja tekan link di bawah. Ini adalah salah satu cara juga untuk kita mempelajari, salah satu cara untuk kita mempelajari Al-Quran bagi yang tiada asas, boleh sertai kelas. Okey, terbaik semua. Sama-sama Kak Naimah, Kak Saadia. Terima kasih juga kerana join ya semua. Okey, bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.